وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترتك في الدنيا والآخرة. اللهم أصبح بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك ولك لا شريك له، فلك الحمد ولك الشكر يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وبدد كلماته. بسم الله الذي لا يدور مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الوقار الرجال. اللهم عافنا في بدنا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من العذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك على أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amin Rabbal Alamin. Jadi tuan-tuan yang mulia mati Allah Subhanahu Wa Taala, apa khabar semua? Hai Kak Syida, kawan-kawan sahabat yang diridai Allah, dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang kat sini nak jadi orang kaya? Insya-Allah. Saya doakan anda semua jadi orang kaya yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Ini tuan-tuan mulia mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya tengah live dari kampung je. Jadi saya bawa lah benda yang ada stand ni. Tu yang agak minta maaf lah ya, kita apa yang ada je lah Jadi insyaAllah tuan-tuan yang mulia mati Allah SWT. Jadi saya doakan anda semua diberikan kesihatan, diberikan keluasan rezeki, dan Allah Ta'ala bagi anda rezeki yang sangat luas insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang mulia mati Allah SWT, dalam hidup ni adalah berapa banyakkah yang kita telah berikan untuk tujuan agama Allah SWT. Saya nak cerita sikit pengalaman saya kali pertama di Mekah. Ada yang nak tahu ke? Pengalaman kali pertama di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Berapa orang kat sini yang teringin sangat nak pergi Mekah tapi belum dapat lagi rezeki? Ada tak yang kat sini yang dia berhajat, dia nak sangat pergi tapi belum dapat pergi lagi? Adakah ada? InsyaAllah kalau ada, saya doakan anda diberikan kesihatan, diberikan kekayaan, diberikan wang yang banyak, diberikan rezeki, diberikan nikmat untuk dapat ke sana. Seingat saya, saya merupakan bekas pelajar Kolej Hafiz Kelang di Ma'had Hafiz Kelang, masya-Allah tabarakallah, selama hampir 5 ke 6 tahun. Semalam saya ada cerita kisah ni dekat ada beberapa orang kat Syida, Ain. Tak apa dengar sekali lagi. Boleh sebab yang lain pun nak dengar, yang lain tak dengar lagi. Kan. Jadi selama 5-6 tahun saya di Ma'had Hafiz ni, saya selama 5-6 tahun saya di Ma'had Hafiz, apa yang berlaku tuan-tuan? Saya memang sepatutnya saya punya foundation ni, lepas saya habis sambung belajar di situ, saya akan sambung Madinah. Hai Ustaz Azman, masya-Allah, Ustaz Azman pun ada. Jadi apa yang saya buat tuan-tuan? Saya tidak terus saya tidak dapat menyambung saya punya pelajaran tersebut kerana waktu dan saat itu Allah uji
Dan saya kena jaga mak saya waktu tu lah. Kena jaga mak, saya kena buat begini-begini. Jadi apa yang saya buat adalah saya sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa. So antara doa saya, tuan-tuan yang mulia mati Allah SWT, setiap kali selepas habis baca Quran, saya tutup Quran tu, saya akan doa, Ya Allah, saya teringin nak pergi Madinah. Ya Allah, saya nak pergi jumpa Nabi. Ya Allah, saya nak tengok suasana Masjid Nabawi. Ya Allah, saya teringin nak sembahyang dalam Raudah. Saya nak berjalan depan makam Nabi SAW. Saya nak angkat tangan dan bersalam dengan Rasulullah tu, maksudnya kita berada depan Nabi SAW. Termasuk berjabat tangan lah. Bukan secara zahir, bukan secara zahir. Itulah keinginan saya, dan saya menginginkan diri saya ni sebelum saya mati, saya sempat jejakkan kaki ke tanah suci Mekah Madinah. Dan tuan-tuan yang Allah SWT, itulah doa saya setiap kali saya membaca Quran, saya menangis, saya letak, saya tutup Quran. Selama saya di tahfiz tersebut lah. Dan macam-macam ujian tuan-tuan, macam-macam ujian, satu demi satu. Alhamdulillah, waktu saya umur 19 tahun, saya dapat jumpa guru yang betul, Ustaz Abid Liu. 10 tahun yang lepas. So sekarang dah masuk 10 tahun lah. Alhamdulillah, hari ni ada opening Elius Mat. Siapa yang ada kat Setia Alam boleh pergi. Jadi tuan-tuan yang mati Allah SWT, dengan izin Allah SWT, Allah ni maha mendengar. Allah yang Razak. Allah Ar-Razak Zukul Tamatin. Allah yang bagi rezeki. Harta kekayaan yang kita ada kereta, ada rumah, ada pangkat, ada kerja, ada pekerjaan, semua Allah punya. Semua Allah bagi pinjam sekejap je. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan ada sekarang ni, yang kita sayang, kita suka ni, Allah boleh ambil sekelip mata. Allah boleh ambil. Allah bagi kita isteri, bagi suami, bagi anak. Ucapkan syukur. Syukur apa yang kita ada. Alhamdulillah, syukur. Tuan-tuan boleh tak tuliskan apa kesyukuran anda pagi ni? Tulis kat dalam komen ni, apa kesyukuran anda? Syukur ada isteri, syukur ada kerja, syukur jadi sekian-sekian, syukur dapat rezeki yang banyak. Syukur apa yang anda nak syukuri. Cuba anda tulis kat dalam komen dan anda say Alhamdulillah. Sebut banyak-banyak kali Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tuan-tuan yang mulia mati Allah Ta'ala, tulis Alhamdulillah tu jangan berhenti ya. Jangan berhenti tulis Alhamdulillah. Tulis kat mana? Tulis kat dalam komen. Kurang-kurangnya habis sesi live saya ni, ada 100 Alhamdulillah yang anda tulis. Mungkin daripada Ain saja 30 kali anda tulis. Daripada Kak Syida ada 30 kali tulis Alhamdulillah. Tulis kat dalam komen, tulis banyak-banyak mungkin Alhamdulillah sambil saya cerita ni. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So selama perjalanan saya tu, ada satu waktu tu kawan saya ni jadi mutawif dah. Saya tanya, Alif, macam mana kau boleh jadi mutawif? Oh, senang je. Isi borang interview ni pergi. Saya ingat semudah yang saya sangka. Rupanya saya pun hantarlah resume. Ada 1,000 orang. Ada 1,000 orang yang dengar. Ada 1,000 orang yang hantar resume. Ada 200 orang, hanya 200 orang saja dipanggil untuk atur interview. Daripada 200 orang tu, dan hari interview saya tak tahu apa benda nak cakap. Okay. Tekalam Arabiah, insyaAllah syuaya. Gitu je lah saya cakap saya sikit lah. Bahasa Arab, ismi, askunufi, bla 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 kan. Alhamdulillah Allah yang mudahkan. Tetapi saya ada sedikit kemahiran, iaitu boleh berkata-kata. Boleh berkata-kata walaupun ringkas cerita. Jadi tuan-tuan yang boleh rahmati Allah SWT, so apa yang berlaku, saya pun selang seminggu lepas tu saya dapat panggilan, Ustaz datang ke office Ustaz layak jadi mutawif. Saya macam tu je ke? Saya tak ada pengalaman pergi luar negara lagi. Jadi saya tak ada pengalaman betul-betul berhadapan dengan orang Arab ni. Tetapi nak katanya Allah mudahkan sekali urusan. Allah mudahkan urusan kita. Tuan-tuan ada tak apa-apa hajat, apa benda yang tuan-tuan nak dalam hidup ni yang belum dapat? Kalau ada, tuan-tuan boleh yakin dan minta dan terus minta lah. Jangan pernah berhenti minta. Jangan pernah berhenti minta. Sebab Allah ni maha kaya. Allah tahu apa yang kita nak. Tapi lagi kita kuat minta, lagi banyak kita minta, lagi cepat dapat. Lagi spesifik minta. Contoh Ain belum dapat jodoh kan, doa lah, Ya Allah saya nak lelaki sekian-sekian, saya nak kahwin sekian-sekian, bila tarikh dia, bila waktu dia. Doa kalau boleh spesifik terus. Lepas tu tuan-tuan, masa saya umur 23 tahun, 23, 24 macam tu, Allah Ta'ala bagi rezeki dapat jadi mutawif. Dan penerbangan kali pertama saya ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Pengalaman saya kali pertama di Madinah ni, sebulan sebelum tu kami ada training. Hampir seminggu kami berada di office. Dan selama seminggu ni kami kena jalani kursus lah. Kursus dengan Ustaz Daud Cengah dan beberapa orang lagi. Dan ada 70 orang mutawif masa tu. Dan sampailah hari penerbangan saya. Sebelum hari penerbangan ni, walaupun kita dah berguru macam-macam lah, kita tetap rasa macam tak boleh jadi ni.
macam mana ni dah dekat dah ni. Dia mari rasa risau tu. Jadi tuan-tuan minta Allah semua, apa yang kita nak dalam hidup ni yang belum kita pernah lalui. Siapa kat sini pernah jadi jemaah saya? Ataupun siapa kat sini yang pernah pergi umrah dan apa dia rasa seminggu tu? Dia rasa macam, apa kan jadi kat sana? Macam mana keadaan di sana? Kan kita banyak bersangka benda-benda yang tak patut kita sangka. Sebab illusion ni tuan-tuan kena jaga. Apa yang kita sangka, Allah Ta'ala mengikut sangkaan hamba-Nya. Maksud kalau kita sangka benda negatif, dia jadi negatif lah. Jadi kita kena sangka benda yang baik-baik. Kita sangka perkara yang baik datang dalam hidup kita. Hai Kak Nur Rashidah, Kak Intan, apa khabar? Jadi tuan-tuan yang mulakan Allah SWT, dipendekkan cerita. Cerita ni cerita ni panjang lagi, tapi saya pendekkan sikit boleh. Lepas tu apa yang berlaku, tuan-tuan minta Allah semua. Saya pun saya cari guru. Perkara betul yang saya buat adalah, antara perkara tindakan betul saya ada buat adalah, tuan-tuan dalam nak milih kehidupan ni, nak buat satu perkara paling susah adalah buat tindakan. Tak payah cerita pasal lain dah, kan? Cerita pasal macam mana nak buat tindakan, nak kuruskan badan je. Bukan, memang tuan-tuan tahu saya buat program ni, tapi saya nak bagi tahu anda, just nak buat tindakan je. Perkara action yang pertama menentukan satu kejayaan anda. Apakah result anda sekarang? Cuba tengok apakah yang anda buat dalam masa 90 hari ke belakang. Kalau anda 90 hari ni memang duduk saja, tak buat apa-apa, so result sekarang macam ni lah. Sebab COVID tu tetap ada. Dia ada je. Maksudnya belum pulih sepenuhnya, lagi belum pulih sepenuhnya. Anda nak buat apa? So kita kena bangun, buat tindakan, buat sesuatu. Mesti buat something, mesti buat apa-apalah, tak kisahlah. Jadi tuan-tuan, saya sambung balik cerita saya ni. Jadi semasa saya sampai di Madinah, memang dah ada buku Ain, dah ada, nanti boleh beli. Okey. Bila sampai dekat Madinah, gurau iklan. Bila sampai kat Madinah tuan-tuan, dia ada satu perkataan, satu benda saya nak certa kat anda. Dia sangat powerful, sangat amazing, dan dia rasa macam sesuatu. Bila sampai kat Madinah tu, langkah kaki saya tu semakin laju bergerak. Malam tu saya memang terus tak berehat. Saya terus pergi ke makam Nabi. Saya cari mutawif yang senior. Ustaz tolong saya pelajar baru. Bukan pelajar lah, saya mutawif baru. Esok saya nak kena bawa jemaah ni. Esok saya nak kena bawa jemaah ziarah dalam. Saya Masjid Nabawi pun saya tak tahu jalan nak ke sana. Jadi malam tu adalah saya cari guru lah. Saya cari guru lagi, saya cari mutawif yang lain. Dia bawa saya pusing. Dia bawa saya keadaan lalu masuk Raudah. Yang waktu tu saya rasa, ya Allah, begitu nikmat rahmatnya. Ya Allah, kenapa saya tak pergi lebih awal pada dulu lagi. Tapi saya bersyukur kerana masa tu bagi saya muda lagi lah. Umur 23 masa tu. Dan Allah izinkan dapat jejakkan kaki ke tanah suci Madinah. Dan tuan-tuan mati Allah semua, sebulan yang saya pergi tu, waktu pertama saya pergi tu, terus saya kena bertugas sebulan. Maknanya sebulan saya tak balik . Saya duduk kat sana sebulan. Memang saya dekat Madinah, Mekah tu selama sebulan. Saya bawa 2 kali penerbangan. Okey. Boleh So, hari kedua saya dapat lalui cabaran tu dengan baik. Alhamdulillah saya bawa jemaah saya dalam. Assalamualaikum ya Rasulullah kan. Lepas tu sebagainya. Hari esoknya, ini ujian lain. Hari esoknya adalah ziarah luar. Masa ziarah luar ni, apa yang benda yang menjadi ujian juga adalah saya tak pernah pergi ziarah luar. Ziarah luar pergi Masjid Qubah, pergi tempat-tempat ni, Jabal Uhud. Jadi petang tu saya minta kawan saya yang lain pula bawa saya. Maknanya dalam apa kita nak berjaya tuan-tuan, kita kena ada guru. Mesti ada mentor. Mesti ada somebody yang guide. Dia takkan terus jadi magic dan jadi berjaya, tak ada. Itu impossible. So apa yang berlaku tuan-tuan? Semasa waktu saya bertugas lah, hari esoknya saya pun bertugas, saya bawa jemaah kan. Saya pun cakap jemaah saya, alhamdulillah tuan-tuan, kita dah pun sampai di Jabal Uhud. Jadi semua jemaah masa tu rasa macam syukurlah, gembira. Saya tengok mereka gembira. Dan hati saya kata, sini kali pertama saya datang. Dan masa tu jemaah saya seorang pun tak tahu yang saya ni first time. Itu yang paling best lah. Paling best. Sampailah hari yang seterusnya, sampailah waktu nak pergi Mekah. Tuan-tuan, waktu nak ke Mekah ni, ini dugaan double, triple, segala dugaan datang. Jemaah dah risau dah macam mana. Saya sebagai mutawif lagi risau. Sebab apa risau? Masa tu saya belum lagi belajar present moment. Saya belum lagi belajar macam-macam teknik ni.
power of now ke semua saya tak belajar lagi. Jadi saya hanya guna di apa yang dekat mind saya je lah waktu tu. So apa yang berlaku, Alhamdulillah Allah ni maha mengetahui dan Allah bantu. Waktu nak bergerak pergi ke Masjidil Haram tu, saya memang penerbangan saya ni ada kebetulan ada 2 mutawif. Saya just bawa 30 orang, ustaz tu bawa lagi 30 orang. Jadi kami gabung. Tiba ustaz tu kata, tak apa ustaz baru lagi. Tapi dia tak cakap kat depan jemaah lah. Dia kata kat saya, ustaz baru lagi. Ustaz duduk tengah, ustaz jaga jemaah ustaz, saya duduk depan sekali. Saya akan kawal, saya akan baca dan semua boleh ikut lah. Saya dengan gembira, ya Allah, aku dah macam jemaah dah. Dan itulah umrah kali saya kali pertama. Setiap kali bila mana kita masuk melangkahkan kaki ke Masjidil Haram, tuan-tuan, langkahkan kaki je, tengok Kaabah dari jauh, dia rasa sebab, rasa sayu, rasa benda yang kita nak selama ni, benda yang kita nak capai. Kita dah selalu solat sembahyang, tapi setiap kali kita solat, beratus ribu kilometer jauhnya kita dengan Baitullah. Dan waktu saat tu Allah izinkan saya betul-betul berada depan Baitullah Kaabah. Air mata tak boleh berhenti, tuan-tuan. Jadi siapa yang sampai kat Mekah ni benda yang anda kena buat adalah anda kena menangis, anda kena minta doa, anda berada depan Kaabah minta dengan Allah Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah selesailah umrah saya yang pertama, syukur sangat. Dan tibalah saat ujian yang kedua, saya tak boleh balik. Saya tak dibenarkan balik, saya kena stay. So saya terima je ujian ni, saya lalui je macam biasa. Saya ambil grup yang kedua dan alhamdulillah saya smooth di segalanya. Tiba-tiba masa ni mari perasaan, ya Allah rasa nak kahwin. Tiba-tiba lah. Sebelum tu memang ada dah jodoh tu, dengan Kusyumi tu dah ada dah. Maksudnya dah kenal lah. Cuma perasaan nak kahwin tu ikutkan lambat lagi. Lambat tu macam mana? Maksudnya kita nak tangguh lagi 5 bulan ke 6 bulan, setahun macam tu lah. Jadi antara benda yang saya buat adalah saya doa spesifik. Sebab tu kalau anda pergi Mekah, untungnya kalau anda pergi banyak kali, sekali anda pergi tu, anda pastikan ada satu doa spesifik yang betul-betul anda nak fokus dengan doa tu. Memang anda banyak doa. Selalu jemaah saya kalau pergi Mekah, itulah kali pertama dia, itulah first time dia pergi. Tapi jadi kalau dia pergi sana, dia terus doa semua-semua sekali lah. Macam saya, sebab ada banyak kali peluang. Apa yang saya buat adalah setiap kali saya pergi sekali saya pergi saya ada satu doa spesifik. Jadi antara doa spesifik saya waktu tu adalah saya minta nak kahwin. Sebab sebelum saya pergi umrah tu, saya tanya ayah saya, ayah nak kahwin boleh tak? Ayah kata tak boleh. Saya kata tak apa ya, ayah tak bagi tak apa, it's okay. Okay, never mind. Saya pergi Kaabah, saya macam biasa jadi mutawif kan. Lepas tu depan Kaabah tu saya minta, ya Allah, saya teringin nak kahwin, ya Allah. Tapi saya tak ada kewangan, saya tak ada income, saya baru kerja. Ini first time saya gaji saya. Saya tak ada kewangan dulu, sekian-sekian. Ya Allah, bagi saya rezeki, bagi saya peluang. Berilah. Kalau mudah, ya Allah mudahkanlah. Ya Allah, Allahumma ya Fatah. Doa depan Kaabah tu nangis-nangis lah, minta betul-betul kan. Minta betul, bukan sikit-sikit je minta. Dan kalau nak betul-betul cepat, spesifik doa tarikh yang masa sekali. Jadi saya terus letak lah. Ya Allah, balik ni, ya Allah kalau boleh saya terus nak kahwin je. Tak tahulah kenapa masa tu dia mari perasaan tu. Jadi itulah nak kata Allah mudahkan cerita. Allah mudahkan kerja. Hampir setiap malam saya cari side income kat sana. Tahu biasa tahulah. Antara benda yang dia buat selalu kat Mekah ni, dia tak tidur malam lah, tolak kursi roda. Walaupun saya melihat kerja kursi roda tu macam kerja macam apa yalah bantu orang kan. Tapi saya kuatkan semangat lah. Saya tak tidur malam tu. Hampir setiap malam saya tak tidur. Saya cari jemaah yang mana nak ditolak. Kat sana tuan-tuan, kalau mutawif ni dia free, dia boleh ambil upah lah. Upah tolak orang buat umrah. Saya dah kata, kenapa pula nak kena upah-upah? Kalau nak tahu kenapa, pertama, nak menolak saja 2 jam. Nak menolak saja 2 jam tawaf. Tawaf atas. Lepas tu sa'i lagi sejam, 3 jam. Lepas tu nak bawa balik hotel lagi 3 jam lebih. Kalau dia kena pula sahih dia triple XL, tak mengucap masa tu. Alhamdulillah saya tak pernah lagi tolak jemaah yang besar sangat. Tapi pernah sekali. Pernah sekali sampai kan tayar kursi roda tu macam nak tercabut tu. Dia bergeser dengan tayar dengan side tepi. So ni pengajaran juga kepada anda yang ada masalah ni.
Saya bukan nak takutkan, tapi saya nak bagi tahu awal kepada sesiapa yang ada masalah dalam berat badan lah. Terutama especially ada masalah sakit-sakit ni, buat badan berlebihan, lemak banyak sebagainya. Anda kena improve. Anda kena cari guru, cari mentor, anda kena buat something. Sebab apa yang berlaku adalah ketika di Mekah, tuan-tuan, dia so struggle. Dia sangat really struggle. Okay. Saya bukan nak takutkan, tapi itulah benda yang berlaku. Itulah dia reality. Itulah satu happen yang berlaku, tuan-tuan yang mulia dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan dia sangat-sangat struggle ketika mana dia berada di Mekah. Struggle yang macam mana, tuan-tuan? Struggle yang begitu sangat-sangat struggle. Kepayahan dia, kesusahan dia yang sekejap ada benda penting. Okey. Semua ada lagi ya. Jangan left lagi. Nak belajar ni dia kena belajar sampai habis, tuan-tuan. Lepas tu, tuan-tuan yang mulia mati Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan ujian yang datang tu, tuan-tuan, antaranya baru umrah pertama dia kena guna upah orang tolak dia. Orang lah kena tolak dia, orang kena bantu dia. Kalau tidak, dia agak susah untuk dia. Kesian kat dia. Kesian kat dia, sampaikan dia terpaksa bersusah payah lah. Dia, tuan-tuan yang mulia dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, dia sambung balik. Boleh? Sambung balik. Ada yang nak dengar cerita ke? Ke nak berhenti dah? Okey. Saya tahu anda cuti hari ni kan. So, tuan-tuan, jadi pertama nak kena tolak. Bukan setakat nak kena tolak, tuan-tuan. Nak kena bawa dia. Lepas tu, antara benda yang saya lihat selalu lah. Saya lihat selalu. Kadang-kadang saya pergi kat bilik Haji Ajah ni. Ji, tak pergi masjid ke? Ustaz, kaki saya lutut sakit. Saya tak larat. Anak tak ikut. Anak kebetulan tak ikut pula. Yang paling bestnya, sekat KLIA, anak ni kata, masa kat KLIA, okey, siapa yang nak tahu, klik je link ni. Siapa nak tahu apa yang saya buat dan macam mana saya boleh bantu anda, klik je link kat sini. Saya dah bagi link ni kat Sadiah, saya dah bagi link. Okey. Lepas tu apa yang berlaku, tuan-tuan yang boleh hormati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu saat ni selalunya anak-anak ni dia tak bawa sekali mak dia. Ataupun dia cakap kat motor, jaga mak saya, macam tu je. So kami ni yang seorang ni kena jaga 40 orang. Nak tak nak kami lalu je lah benda ni. Nak tak nak kami kena okey je lah. Tapi apakah benda yang struggle kat sana di Mekah? Di Mekah, jemaah-jemaah ni terpaksa susah payah lah. Tak larat nak pergi masjid. Itulah antara ujian-ujian di bumi Mekah Al-Mukarramah. Jadi tuan-tuan yang berhormati Allah SWT, semua balik cerita saya kat sana boleh. Sambil tu saya bagi tahu link saya ni. Mungkin ada yang nak sertai program kelas kursus online yang akan bermula pada 3 hari bulan. Okey, 3 hari bulan kita akan mulakan. Betul. Sangat struggle. 3 hari bulan dah mula. Sampaikan struggle ni diorang ni, tuan-tuan. Diorang sempat buat umrah sekali je. Contoh nak upah orang untuk tolak, nilai dia 350 rial, sama dengan 400 ringgit kita sekali umrah. So kat sana dia kena upah orang satu. Dan untuk umrah kedua, ketiga dia kena upah lagi, kena bayar lagi. Jadi berapa kali kena bayar tu? Berapa banyak pelaburan yang kena buat? Baik buat pelaburan ni sekali je. Buat pelaburan sekarang, sihatkan tubuh badan anda sekarang. Untuk persediaan untuk anda ke Mekah lagi berapa bulan? Apa orang kat sini target nak pergi Mekah bulan bulan 3 ni, ada tak? Bulan 3, bulan 4, bulan 5. Jadi persediaan yang kena buat sekarang adalah anda kena buat tindakan. Yang pertama, kesihatan macam mana? Ada orang dia banyak dah persediaan segi kewangan. Kewangan tidak menjamin untuk kita betul-betul dapat fokus dengan ibadah kita di sana. Pertama adalah kesihatan kita. Okey. Siapa yang ada masalah berat badan berlebihan sebagainya, anda kena improve lah. Anda kena sertai program saya ni yang akan bermula pada 3 hari bulan ni. Okey, 3 hari bulan ni. Saya sebenarnya, apa yang saya cakap ni, saya nak bantu anda. Macam itulah. Saya nak bantu. Saya nak bantu mak-mak, ayah, bonda, kakak, abang yang memang ada masalah. Okey. Kalau anda kata anda sibuk bekerja, saya pun bekerja juga. Ramai orang bekerja. Yang start program kami ramai yang bekerja. Apa yang kita fikir, what you think you are right. Duk fikir sibuk, anda akan dapat sibuk.
Duk fikir tak ada masa nak join, tak ada masa. Last tuan-tuan, semua benda tak ada masa. Makan tak ada masa. Dengan anak pun tak ada masa. Dengan keluarga tak ada masa. Sebab terlalu so fokus pada tiada masa. Apa yang kita fikir adalah itu yang kita akan dapat. Jadi lepas ni anda kena ubah benda yang anda fokus. Tak ada masa, ubah kepada saya ada banyak masa lapang. Tiada keuangan, ubah kepada fokus kepada saya seorang yang kaya. Apa yang anda fikir, apa yang anda terlintas kat kepala, illusion yang negatif anda tolak tepi. Just datangkan perkara yang baik. Just datangkan hati yang tenang, hati yang ingat Allah Ta'ala. Dapat sesuatu? Okey, jadi insyaAllah lepas tu saya tambah cerita lagi, boleh ke? Saya nak sampai sana Mekah dengan badan yang adequate, kesian badan sakit si orang tak nak. Betul Tuan Ain. Cuba Ain bayangkan kalau Ain pergi Mekah waktu 2-3 hari bulan lepas. Sebelum Ain buat keputusan join program ni. Mesti Ain so struggle kat sana. Mungkin Ain kena tinggal kat belakang. Saya mau tahu duduk depan, Ain kat belakang sekali. Kurang Ain Lepas tu apa yang berlaku tuan-tuan? Ain ni berserta saya sekarang dah jadi coach lah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mula dirahmati Allah, dikasihi Nabi SAW. Jadi itulah umrah saya kali yang kedua. Lepas tu saya balik. So saya balik Malaysia. Saya just cakap kat ayah saya, kewangan dah sedia, dah ready, nak kahwin boleh? Ayah saya kata boleh. Maknanya satu benda yang saya buat adalah bila kita betulkan doa, betulkan cara fikir, betulkan tindakan, betulkan usaha, dan ada guru dalam perjalanan guide kita, semua jadi betul. Semua jadi mudah, semua jadi senang. Sebab tu kalau anda yang ada masalah berat badan ni, saya banyak kali lah jumpa, Ustaz tak apa lah, saya tak nak join program, saya nak buat sendiri. Sebulan. Bulan kedua saya tanya lagi, macam mana kak nak start ni? Bulan kedua dia buat alasan lain pula. Bulan ketiga alasan lain. Orang yang buat sekali alasan ni, dia akan boleh create 1001 alasan lagi. Jadi untuk lawan dia adalah anda kena buat tindakan tu je. Orang yang berani buat tindakan dalam hidup, orang tu akan berjaya dalam hidup dia. Orang yang tak berani buat tindakan dalam apa saja perubahan, orang ni lambat bertindak lah. Lambatlah dapat. Okey. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, segalanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan di situlah saya berkenan Coach Umi sebagainya. Dan lepas tu alhamdulillah Allah bagi kami rezeki lah, dah rumah tangga. Lepas tu masuk ujian yang seterusnya. Antara ujian seterusnya adalah selepas sebulan saya terbang, saya kena cuti. Bukan kena cuti, maksudnya memang 2 bulan, sebulan yang pertama tu adalah trial. Trial tu percubaan lah. Sebelum saya dapat sambung untuk next musim, bulan seterusnya saya kena duduk di Malaysia. So selama saya duduk kat Malaysia tu, saya tak ada kerja. Sebenarnya tuan-tuan, krisis dalam hidup kita ni bukan baru sekali tuan-tuan. Ni waktu sekarang ni kan anda rasa krisis kan. Krisis maksud ekonomi, tak boleh gini. Krisis dalam hidup kita ni bukan baru sekali. Bukan baru ni jadi. Bukan baru ni pertama kali dalam hidup anda. Tak. Ni ingat lagi tak masa mula-mula kerja dulu? Siapa yang dah kerja lah, dia tahulah. Macam saya mula-mula kerja dulu, saya kerja kat Mak Hafiz. Gaji saya 300.5. Itu je gaji saya sebulan. Saya kerja selama 6 bulan. Lepas tu saya dapat tawaran, saya sambung belajar. Sebab saya perlu upgrade diri saya. Sebab tuan-tuan, pendapatan kita berdasarkan ilmu kita. Kalau ilmu anda banyak ni, so pendapatan anda akan banyak ni. Kalau anda nak tingkatkan pendapatan, anda mesti tingkatkan ilmu. Okey? Tingkatkan pendapatan, tingkatkan ilmu. Kalau ilmu bawah, pendapatan income pun bawah. Income maksudnya adalah rezeki, kewangan, kesihatan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang mulia mati Allah SWT, apa yang berlaku pada saat itu, saya buat keputusan, saya berhenti ngajar. Saya berhenti kerja. Saya masuk dan belajar. Lepas tu jadi mutawif. Lepas tu saya dapat tawaran jadi guru sekali lagi. Guru Mak Hafiz swasta je lah. Maklumlah nak masuk kerajaan tu tak lepas aja kan. Saya tak ada kelayakan yang DPI apa semua tu. So tak apalah, saya ikut je lah apa flow kehidupan saya ni. Yelah, kita kalau tak design kehidupan kita tuan-tuan, tak design maksudnya anda tak corakkan anda nak macam mana, anda decide nak macam mana. Membuat keputusan adalah benda paling bagus. Okey. Tingkatkan ilmu. Macam mana saya boleh komen ni? Mesti Coach Umi ni. Okey. Tiba-tiba saya komen pelik tak?
Jadi tuan-tuan yang boleh rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang dah point ni. Jangan kacau. Okey. Jadi tuan-tuan yang boleh dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So apakah yang berlaku selepas tu? Saya sambung kerja. Saya kerja apa saya kerja mak tahfiz lagi. Tapi mak tahfiz lain pula. Abra Bentong. Gaji saya masa tu RM800. Dan sehingga beberapa bulan tu saya dapat tawaran. Antara tawaran saya adalah tawarannya adalah saya stay kat situ. Saya diberikan rumah, saya jadi warden, saya duduk kat situ jaga pelajar. Tiba-tiba, tuan-tuan, nak buat keputusan ni adalah benda yang anda kena istikharah, anda kena sungguh-sungguh lah. Jadi macam saya, antara struggle saya ni, saya betul-betul istikharah sungguh-sungguh. Saya kata, kalau saya stay sini bagus, tapi saya tak grow. Jadi Saifullah, saya tanya kat dia, Saifullah, apakah awak pada 10 tahun akan datang? Soalan tu saya tanya kat diri saya. Bagus tak soalan tu? Anda kena tanya soalan kat diri anda. Siapakah saya 10 tahun saya akan datang? Adakah saya 10 tahun akan datang kalau anda seorang guru? Adakah saya dah jadi guru besar? Okey? Siapakah saya 10 tahun akan datang kalau anda cikgu? Kalau anda kerja di kerajaan? Adakah saya akan jadi pengarah? Adakah saya jadi datuk datin? Adakah saya akan dapat jurusan A, jurusan S sebagainya? Kalau anda kerjaan, kalau anda kerja swasta, adakah 10 tahun akan datang sale saya 1 juta sebulan? Adakah 10 tahun saya akan datang? Adakah saya 10 tahun akan datang saya gini-gini? Jadi apa saya kena buat? Saya buat adalah tuan-tuan, waktu tu saya tanya kat dia, Saifullah, kalau awak stay kat sini, awak akan dapat apa yang awak nak? Awak just cukup je lah apa yang awak ada sekarang ni. Saya tanya diri saya balik, cukup tak apa yang ada sekarang? Impian besar nak bawa mak pergi ke Mekah, nak beli kereta besar. Masa tu saya pakai kancil warna biru. Kancil tu saya sama bayar akak saya 200 sebulan. So gaji saya 800, tolak 200, saya ada baki 600. 100 bagi kat mak, 100 bagi kat isteri. Isteri saya nak macam-macam. Masa tu Coach Syumi tak kerja lagi, dia nak apa-apa saya bagi je. Yang saya ingat je, saya bawa dia punya mesin jahit tu, mesin menjahit mak dia, bawa ke kampung. Semangat sangat nak menjahit masa tu kan, bawa. Struggle lah, memang struggle kan. Lepas tu masa tu saya buat decide sekali lagi, kalau saya masih di sini, kalau saya stay di sini, income saya banyak ni je lah. So saya tak grow. So saya buat keputusan, walaupun dia pahit, saya berhenti. Saya hantar terus surat, tapi surat tu agak berlapik ke lah. Ustaz, saya menawarkan diri saya sebagai sukarelawan. Yang pertama. Yang kedua, saya minta maaf, saya nak berhenti. Di saat saya nak berhenti tu, saya belum ada lagi kerja. Kerja backup. Jadi saya buat keputusan, saya balik semula ke Shah Alam. Macam itulah tuan-tuan, balik semula Shah Alam. Saya duduk balik rumah mak mentua saya. Selama beberapa bulan, saya cakap kat Ustaz Abid, Ustaz ada tak apa-apa kerja kosong? Alhamdulillah, Ustaz kata, mainlah datang kerja dengan dia. Datang kerja dengan Ustaz Abid. Dan kebetulan masa tu Coach Syumi tak buat apa-apa. Kami kerjalah sama-sama. Kami jadi bahagian office, kerja office. Alhamdulillah, saya seronok jadi facey. Ni jenis saya sebelum jadi penceramah lah. Seronok jadi facilitator, bawa kertas, pegang kamera, bawa kereta, driver, jual buku Ustaz. Sebelum Ustaz nak ceramah, Ustaz ceramah kat saya dulu. Selalu kalau saya lambat, Ustaz tak pernah marah saya, tapi Ustaz tegur je lah. Keberkatan rezeki, keberkatan masa. 5 minit yang saya telah lambat tu, saya kena balas balik. Dan saya kena balas balik maksudnya 5 minit tu sangat memberi impak dan kesan. Jadi tuan-tuan mata Allah semua, hampir lebih kurang 6 ke 7 bulan, dekat setahun kami kerja. Waktu tu saya dapat 10 panggilan untuk terbang kali yang ketiga. Dan Alhamdulillah, ini adalah satu keputusan decide lagi, tindakan yang amat agak berat saya kena buat. Pertama, adakah saya memilih untuk stay kerja di pejabat? Yang kedua, so struggle, redah je apa yang ada, kerja sendiri, buat apa yang boleh buat, dan jadi mutawif. Dan waktu ni tuan-tuan, Alhamdulillah, dengan backup daripada sokongan isteri,
tuan-tuan. Di sini sangat penting lah. Maksudnya siapa orang di sebelah anda mencorakkan siapa kejayaan anda pada hari ini. So Coach Umi orang yang sangat-sangat memberikan saya tindakan pushman. Bang, abang buat keputusan sekarang. Kita berhenti sama-sama. Saya sayang Ustaz, so saya tak berhenti macam tu. Siapa yang saya buat adalah saya tukar saya punya journey daripada full time jadi part time. Jadi 2 minggu saya di Mekah, 2 minggu saya bersama dengan Ustaz. Maksudnya saya tidak berpisah lagi, tetapi saya just tukar, twist daripada saya seorang yang kerja full time, saya tukar jadi part time. Dan Alhamdulillah, perjalanan itu saya lalui selama 7 tahun. Sedar tak sedar tuan-tuan, sampailah umrah ke-4, ke-5. Dan setiap kali umrah tu ada doa spesifik saya. Umrah yang ke-3 saya doa, Ya Allah, saya nak ada anak. Ya Allah, saya nak jadi ayah. Ya Allah, bagi saya rezeki, saya dapat rezeki ada anak. Lepas tu umrah saya yang kali ke-6, ke-5, ke-4 macam tu lahirlah. Lahirlah Khadijah. Lahirlah Khadijah. Lepas tu umrah seterusnya saya doa, Ya Allah, saya nak kereta, dapat beli kereta Azia, kereta baru. Bayar 400.5 sebulan kan. Alhamdulillah. So, dengan journey saya tadi, mula income saya 300.5, lepas tu 800. Lepas tu bila dah jadi mutawif ni, Alhamdulillah dah capai 5 figure lah. Macam tu lah lebih kurang. Dengan izin Allah lah. Dan lepas tu tuan-tuan, ni nak cerita ni. Kan? Dan makin bulan makin tahun, saya pun tubuhkan syarikat saya sendiri. Saya Smart Resources, saya jadi penceramah. So saya dah jadi penceramah sendiri. Saya tak perlu duduk stand bawah mana-mana syarikat lain. Kalau siapa saru sebelum ni, Aura Imtiaz. So saya dah ada company saya sendiri. Saya run lah macam biasa sambil saya mutawif. Okay, sampailah tuan-tuan bulan 3. Bulan 2 kita digemparkan dengan COVID-19 yang datang. So COVID-19 datang ni, apa yang berlaku? Impact dia so powerful. Impact dia kita semua tak jangka. Impact dia apa benda KPI, dream board yang terlalu banyak keinginan yang saya dah senaraikan daripada bulan 1 sampai bulan 12. Bulan 2 dapat ni, bulan 3 dapat ni, bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kalau nak cerita pasal pindah rumah ni, kami dah pindah hijrah 7 kali dah. Okey, kami dah pindah 7 kali. Setiap perpindahan tu bukan downgrade tetapi upgrading. Sebab tu anda nak berjaya, anda kena tukar thermostat, tukar circle, environment sekeliling sangat mempengaruhi. Jadi saya nak jadi orang kaya, saya tukarlah, saya duduk kawasan orang kaya. Walaupun saya tak kaya lagi tuan-tuan, saya duduk je kawasan orang kaya. Tapi berpada-padalah. Maknanya sewa tu anda mampu bayar. Kalau anda mampu bayar beli tu, mampu bayar kan. Janganlah sampai tak makan kan. Tuan-tuan, bulan 2 saya cancelkan penerbangan saya. Bulan 2 last penerbangan saya buat live. Alhamdulillah saya di Madinah sekarang ni. Jadi saya nak bagi tahu semua, insya-Allah inilah penerbangan saya kali terakhir. Bulan lepas saya tak terbang. Saya gembira cakap macam tu kan. Tiba-tiba bulan 3 saya ceramah. 17 hari bulan, 18 PKP kita yang pertama, 18 Mac. Semua jadual saya adalah susun daripada 19 April, Mei. Okey. Ni tanda-tanda dah kena berhenti patutnya. Sebab tak minum air ni. Okey. Apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku? Boleh saya sambung Anda semua stay kan? Bagus betul. 6, 7, 8, 9 ni apa yang berlaku? Waktu ni saya stuck. Maksudnya 3, 4. Okey, bulan 3 kita ni kan PKP. Okey, semua benda yang jadual yang dah susun tu semua gone. Semua mula-mula dia kata kita tunda Ustaz, kita tunda bulan 8. Kita tunda yang bulan 9. Kita tunda bulan 10. Kita tunda bulan 11. Saya seronok je kalau tunda-tunda ni. Tapi seal tak masuk lah. Okay. So agak termenung nak buat apa. Nak pergi umrah tak boleh. Kami just terbang commission penerbangan. Tak ada terbang, tak ada. Nothing. So guru saya beritahu, Dr. Azizan adalah guru saya. Jangan cepat menangis, jangan risau. Sekarang ni apa yang ada kat tangan. Masa tu tuan-tuan, saya bawa lebih kurma.